Hai semua, selamat datang. Okey, untuk kali ini jom kita bedah siasat semua benda yang awak perlu tahu untuk betul-betul skor cemerlang dalam ujian bertutur Bahasa Melayu SPM. Gusar pasal ujian bertutur BM kan? Saya faham sangat. Memang untuk ramai pelajar, ujian ni lah yang paling buat kita risau. Rasa gemuruh tu normal, tapi relax. Awak dah ada kat tempat yang betul untuk atasi semua tu. Jadi, jom kita tukarkan rasa risau tu kepada satu game plan yang konkret. Biar kita sama-sama bina keyakinan tu, sikit demi sikit, langkah demi langkah. Okay, first things first, jom kita fahamkan dulu apa benda sebenarnya ujian bertutur ni. Ujian bertutur ni atau kertas 3 110.3/3 sebenarnya adalah untuk uji kemahiran mendengar dan bertutur awak. Dan jangan pandang remeh tau, sebab markah dia 70. Ya, 70 markah. Jadi ia memang ada impak besar pada grade BM awak nanti. Tapi, jangan ingat ujian ni sekadar pasal cakap lancar je. Tak. Pentaksir sebenarnya nak tengok lebih dalam. Dia nak tengok cara awak berfikir, macam mana awak faham satu isu, macam mana awak analisis dan macam mana awak bagi penilaian. Semua tu melalui cara awak bercakap. Baiklah, jom kita teruskan. Kita tengok pula macam mana format ujian ni. Penting untuk tahu sebab ada dua bahagian utama yang akan uji kemahiran awak dengan cara yang berbeza. Okey, nampak kan? Ada dua bahagian. Bahagian A, yang individu tu markahnya 40. Yang ni awak surang je dengan pentaksir, one on one. Lepas tu ada bahagian B, yang kumpulan pula. Yang ni 30 markah. Kat sinilah kemahiran komunikasi awak dengan kawan-kawan akan diuji. Kalau kita tengok agihan markah ni, jelas sangat kan? Bahagian individu tu 40 markah, lebih sikit daripada bahagian kumpulan. Maksudnya apa? Maksudnya persediaan untuk sesi one on one tu sangat-sangat penting. Jangan ambil mudah ya. Supaya awak tak terkejut atau panik nanti, jom kita buat satu simulasi mental. Kita jalan sama-sama dari awal sampai habis apa yang akan jadi masa hari ujian tu. Kelas nombor 2, iaitu bilik ujian utama ada saya dan Cikgu Wan. Bilik ujian 2 adalah bilik Cikgu Lim. Sebelah ini adalah bilik kuarantin untuk berkumpulan, dan ini adalah bilik menunggu. Okey, bilik menunggu hari ini akan dibantu oleh kakak Cikgu. Kamu akan masuk ke bilik Cikgu Lim untuk ujian bertutur berkumpulan yang kita akan jalankan 12 hingga 5. Baiklah, ini dia flow hari ujian awak. Mula-mula awak akan tunggu kat bilik kuarantin. Lepas tu masuk untuk ujian individu. Okey, untuk bahagian individu ni, bayangkan macam ni. Awak berdua je dengan pentaksir. Masa dia antara 3 hingga 5 minit je. Cepat je kan? Dalam masa tu, awak akan baca satu petikan. Lepas tu, jawab lebih kurang 4 soalan daripada dia. Straightforward. Sekarang, untuk bahagian kumpulan. Yang ni lain sikit. Ini pasal teamwork. Awak akan duduk dalam kumpulan 3 hingga 5 orang, bincang satu topik. Dan, satu benda penting kena ingat. Pentaksir kat situ bukan nak hukum awak. Dia cuma facilitator. Kalau perbincangan tu macam senyap je, dia akan tolong hidupkan balik. Jadi, jangan takut dengan dia. Sekarang, kita sampai ke bahagian yang semua orang nak tahu. Macam mana sebenarnya markah diberi? Apa yang pentaksir cari? Jom kita bongkar rahsia pemarkahan. Tengok jadual ni, ini sasaran kita. Kalau nak dapat cemerlang untuk individu, kena pastikan cakap tu jelas, lancar, tata bahasa betul dan idea yang diberi tu padu. Untuk kumpulan pula, kuncinya adalah penyertaan aktif.
kena bercakap, kena bagi idea, kena berkomunikasi dengan baik. Inilah goal utama kita. Kalau kita pecahkan lagi untuk bahagian individu, ada 4 benda utama yang diorang tengok. 1. Tata bahasa dan kosakata. 2. Sebutan dan intonasi. 3. Kelancaran, tak sangkut-sangkut. Dan 4. Yang paling penting, idea awak tu bernas dan relevan tak dengan soalan. Untuk kumpulan, ceritanya lain. Pemarkahan dia holistik, maksudnya menyeluruh. Dia bukan pertandingan siapa paling pandai cakap sorang-sorang. Fikirkan macam main bola. Tak guna ada seorang striker hebat tapi tak pandai pas bola. Pentaksir nak tengok macam mana awak bekerjasama, pas idea dan bina perbincangan tu sama-sama. Okey, dah faham format, dah tahu cara markah diberi. Sekarang soalan paling besar, macam mana nak prepare? Jom kita masuk bab strategi. Ini action plan awak yang boleh mula buat hari ni juga. Okey, sebelum hari besar tu, ada 3 benda yang awak boleh jadikan amalan harian. Nombor 1, praktis baca kuat-kuat setiap hari. Ini untuk tajamkan sebutan dan intonasi. Nombor 2, kumpul kosakata ikut tema. Contohnya, tema alam sekitar, teknologi. Buat senarai sendiri. Nombor 3, latih jawab soalan apa, kenapa, macam mana. Ini akan ajar otak awak untuk susun idea dengan cepat. Kuncinya, buat setiap hari. Jangan culas. Masa ujian individu, tarik nafas dalam-dalam, stay calm. Kalau pentaksir tanya soalan dan awak macam bela sikit, jangan panik. Ulang balik soalan dia untuk pastikan awak faham. Contohnya, jadi maksud soalan cikgu adalah, dan biasakan guna ayat pembuka macam pada pendapat saya atau saya rasa. Ini bagi awak masa untuk susun idea dalam kepala. Dalam perbincangan kumpulan, awak kena jadi team player. Macam mana? Guna frasa-frasa macam ni. Nak bagi pendapat, cakap, saya bersetuju bahawa. Nak tak setuju cara baik, saya faham pandangan awak tapi pada pendapat saya. Nak tambah idea kawan, saya nak tambah sikit pada idea ahli tadi. Nampak kan? Ini semua alat untuk awak berinteraksi dengan berkesan. Dalam membacakan masa mari kita teruskan berbincang pada pendapat saya. Ini sudah kurang kemarin remaja keluar, remaja kurang sikap ingin mencuba. Ini dikatakan demikian keluar. Remaja pada zaman ini lebih suka mengekalkan keadaan sekarang. Sebagai contoh, mereka kurang minat dalam berbagai aktiviti seperti aktiviti sekolah. Kesannya, remaja tidak akan mencapai kejayaan yang tinggi pada bulan-bulan esok. Mungkin remaja lebih suka aktiviti yang lebih dapat seperti lebih minat yang berkesan. Dan tolong ingat benda ni. Ini quote paling penting. Kejelasan tu lagi penting dari kesempurnaan. Lebih baik awak buat ayat yang ringkas tapi betul daripada cuba buat ayat canggih tapi berterabur tata bahasanya. Simple and correct is always better. Jadi, nampak tak? Perjalanan daripada rasa risau ke rasa yakin tu sebenarnya ada jalannya. Awak tak perlu jadi perfect. Awak cuma perlu bersedia. Itulah mesej utama kita hari ni. Sekarang, peta dah ada di tangan awak. Soalannya, apakah langkah pertama yang awak akan ambil? Pilih satu je strategi yang kita bincang tadi dan mula buat hari ni juga. Jangan tangguh-tangguh lagi. All the best dan selamat maju jaya.